Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah kitab Muhimmah di surau Puak Tuyu ini yang tertangguh dengan kedatangan Ramadan dan 13 ke 11 dan adalah Nabi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah Nabi SAW bersabda ia, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya, keluar ia antara segala lelaki padahal memandang ia isteri atau anak perempuan kamu, kepada mereka itu segala laki-laki, dan memandang lelaki itu kepadanya kepada isteri kamu. Ni sama-sama dah baca. Yang ini hendaklah kita faham bahawasanya kehidupan kita ni tidak terlepas daripada hukum syarak. Sama ada ketika kita di rumah, di luar rumah, di sekolah, di pejabat, di mana-mana. Sekarang itu dikatakan Islam ini agama yang syumul, yang lengkap, yang ada serba-serbi. Maka di antaranya hukum tentang hijab ataupun tentang mukhalatah yang sangat dititik beratkan oleh ulama-ulama, istimewa pada zaman mutaakhirin ini. Iaitu kita tak boleh membiarkan anak isteri kita yang perempuan keluar sebagaimana anak kita atau saudara mara kita yang laki-laki. Tak sama. Jangan fikir sama. Hak kata sama ni barat, yang kafir, yang tak ada kena-mengena dengan Islam. Jangan kata anak perempuan keluar sama dengan anak laki-laki keluar. Tak boleh. Dia ada hukum. Di antara hukumnya, hendaklah kita pastikan aurat mereka itu terjaga. Yang kedua, walaupun aurat telah dijaga, pastikan tidak berlaku mukhalatah, iaitu percampuran yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka dua perkara ini tidak lagi diambil peduli oleh umat Islam zaman moden ni, zaman hadari ni. Payah nak sebut. Banyak lagi benda lain hak cedera, tapi nak khabar dua ni. Yang pertama, tak menutup aurat. Yang kedua, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas. Batas gua ni, batas padi. Dan tidak ikut lunas Islam. Maka kalau kita biarkan dua perkara ni berlaku, maka kita ni muka tak malu. Kerana hadis ni kata, ala tastahyu, adakah kamu muka tak malu? Mu tak rasa malu, tak rasa aib, tak rasa benda pun. Isteri kamu nampak bersama-sama dengan jantang-jantang di tengah jalan, walaupun bukan dating, tapi orang nak tengok ke atas ke bawah boleh belaka. Nak tengok ke side mirror boleh bini kita. Nak tengok ke bawah boleh, ke tepi boleh, ke depan boleh, tanpa ada keperluan yang mustahak pada syarak ataupun hajat yang perlu. Maknanya ni budak-budak perempuan, isteri-isteri orang bebas dilepas ke mana saja. Ini salah. Ini bukan Islam. Ini sesat. Nampak? Tapi ini yang orang umat Islam perjuangkan, iaitu dipanggil arus kemodenan. Nampak? Datang seorang sahabat Nabi SAW yang buta matanya, hati jelek, mata buta.
Dan ada 2 orang perempuan di rumah Nabi. Nabi hambak 2 orang perempuan ni suruh masuk dapur. Nampak? Kata perempuan ni, dia tak nampak kami, dia buta. Memang dia tak nampak, tapi mu nampak dia. Ni bukan orang buta tengah jalan. Nak celek belaka, dahlah dalam keadaan bebas, pakaian yang tidak ada sakatan sedikit pun. Maknanya sesak dah umat ni. Tu sahabat buta padahal tak apa dah lah. Depan Nabi takkan nak buat maksiat, takkan hak puan nak raba sahabat Nabi hak buta. Tak berlaku dah. Tapi nak memberi pesanan kepada umat bahawasanya jangan buat lebih kurang tentang bab hijab ni. Nah, acul bobi hal ni. Nah, dia tengok tengah jalan mana ada belaka ke puan. Dulu ada zaman sahabat ni, salafus salih apa mengata rawa. Ada? Ada. Tak sah zaman salafus salih Nampak? Zaman almarhum Cik Kaleh dah. Orang kata zaman belum Jepun itu. Tak ada orang puang. Faham? Duduk rumah gitu. Main kelubung dengan kelotonnya tak kepala buah itu. Takut orang tengok. Nah, kalau dia ambil ubi store berlari macam ke kacil. Cuk. Lari ubi pun bau. Takut orang tengok. Nah, learning hacul buabi. Kat mana ada orang apa? Ada belaka. Di simpang-simpang jalan, traffic light berderu. Dia tengok. Tengah garik. Tuan tengok tengah waktu yang munasabah, tengah garik. Nah. Budak puang. Bini orang tak bini orang rata rawa kali. Kalau dalam perjalanan nak pergi tempat yang harus pada syarat tu bab lain. Apa sih duduk ngata rawa ni? Dalam kedai, luar kedai. Nah. Orang tengah bang budak puang beriak cok. Tak ni lambat tak ni. Sakok dia. Tak sakok sungguh kat JPJ je jadi bersusung-susung kereta. Mari daripada turun bukit Grandma tu dah boleh nak masuk kot JPJ tu. Berbolak muak kali kereta. Kita ingat naik jambatan nak ramai tak street. Street maknanya pergi Surajaya dengan Maiding. Potong kereta tengok dia apa pakai telekung. Tak potong tengok dia apa pakai telekung. Ngata rawa kali. Nah. Jadi tak ada hukum ada ni. Tak ada hukum. Dan kalau kita masing-masing tak jaga keluarga kita, masyarakat punah. Dia daripada keluarga dia pergi kepada masyarakat, daripada masyarakat dia pergi kepada negara. Nah. Tak ada malu dah. Dulu dia buat konsert nyanyi joget dalam TV tu. Dia buat budak-budak muda, mak-mak rempik, nah, dengan minah skuter beruk. Dia buat depan tu, hak tukang lambar tangan, ada 50 ekor depan, dia 50 ya seorang. Ataupun dia reload prepaid 30 ya, duduk depan tu sorok penonton suku benar. Dan ni dia panggil muslimat pula. Tengoklah TV. Kalau acara nyanyi, pok-pok pakai jibak labuh belaka. Depan penyanyi laki-laki tu, Yasin ada, Angkabut ada belaka. Nah. Depan tu budak puang pakai tudung labuh, pakai jubah. 50-60 orang di bawah depan, menunjukkan bahawasanya tidak salah muzik seperti ini dalam Islam tu. Ini sekarang ni jarang Yahudi Nasara. Nah, hari kelima, raya kelima. Nah, tunjuk moci-moci ni hak umur 60, 55, 56 ke atas hak jenis dia panggil naik atas petah. Nah, ada seorang kepala haliang, dia panggil naik atas petah. Hak muda-muda dah panggil, dia panggil hak jenis dak beli pek tau. Faham tau? Jenis hak dak pakai model tau. 60, 65. Naik buat benda, naik joget dengan pasangan laki-laki. Hak laki-laki pula ayah haji belaka panggil. Faham? Perkenal dak kerja tengok. Ayah haji ni naik seorang umur 60, hak ni 59 naik. Panggil hak makcik tua sangat naik. Joget. Dah lama dalam 2 minit 3 minit lah joget musik ketang kali. Macam beruk tua. Nah, tak ada malu sikit tau. Kalau dulu keluarga dia tu, ambak dia memang ambak Pulayu. Memalukan keluarga 7 lapis keturunan malu dengan perbuatan kamu muncul dalam televisyen berjoget dengan laki-laki mana pun tak tahu. Ni ada hak. Lah ni orang bangga, oh power tu aku semalam. Pasal apa? Pasal kita ni tak tahu ke benda habis tau. Tak tahu benda.
Nah, tak ada maruah, tak ada muruah, tak ada. Dan ni ala atas tanya muka dak malu. Rata rawa kali hak tina. Nah, bukan kata tak boleh keluar, bukan kata tak boleh kerja. Yang bebas sangat lah ni. Nah. Tengok kat orang main. Pasar minggu padang lapuang kita tak nak beli dah. Nah, padang dia. Tengok mana-mana pasar minggu, pasar gaib, pasar malam, lapuang aman beli. Orang lelaki dah aman beli. Dia banyak melihat-lihat aja. Nah, nak beli hak itu nak beli. Duk tengok tak jagung, tengok tak dia. Man. Orang rumah kirim beli pin baju, beli sikat. Ni yang beli kepala. Nah. Jadi maknanya macam dia orang putih lah, orang puang. Rata awa kali. Orang putih tak ada sakatang. Nampak? Bila dia umur 18, bebas. Boleh berzina dengan siapa saja yang dia nak. Umur 17, salah. 18, beres. Kita dah 18. Dia katang 2, gendong jatang mana? Nampak? Jatang bagi ambil. Hak tina dia katang 2, cek macam belanda kacung. Buah tak rezek. Motosikal mari ambil. Mana ada lah kapung tu. Orang kapung tu nak kata benda tengok belaka. Kalau dulu kata acur motosikal. Lah ni kau nak ambil, bagi ambil. Banyak gila kapung. Nah. Berat nanang ni bukan kata 47 ni. Abi kata rawa. Nampak? Ladang tak ladang abi, masuk abi. Jengkreng abi. Faham? Rosak muda-muda tak ikut syariat, mereka ni lah golongan yang akan jadi pelapis. Dah pelapis jengkreng dah. Nampak tak ada apa-apa. Nak kita ada benda dah tua ni tunggu masa je. Nak tunggu masa je. Lah bola kotak, saka-saka pergi padang. Gitu dah. Hak golongan muda ni tak tahu benda yang akidah, tak tahu benda hukum halal haram tahu. Sekarang ni telah diterima bahawasanya boleh budak-budak keluar malam, budak perempuan. Orang dah arah lah ni. Dulu tak boleh. Nah, ni orang terima dah. Dan orang terima dah ni maknanya boleh dia berkawan dengan kawan laki-laki asalkan janganlah balik lewat sangat. Ni terima dah ni. Padahal benda ni haram, kena laknat. Mal'unun. Kena laknat. Mana-mana ayah yang membenarkan anak perempuannya keluar daripada rumah mendedahkan aurat jadi fasik automatik, bukan manual. Alaupun atas nama sokang, sokang Allah Rabbi. Sokang anda berlari 100 meter. Nampak? 100 meter berlari main sokang. Wakil state negeri, bukan wakil Port Tuju. Wakil Terengganu. Bila wakil Terengganu takkan berlari pakai baju kurung. Pakai luar cek ada tulis Terengganu sini. So tulis Terengganu. Berlari 100 meter rapuang. Seluar cek akan. Nah. Bangga ayah boleh pingat emas. Bangga. Bangga apa mu boleh nama fasik, bapak fasik. Nampak? Pasal apa? Anak dia mendedahkan aurat berlari depan orang ramai, ditonton oleh ribuan, puluhan ribu mata dalam stadium. Ambil gambar pula anak dia, buang keluar depan orang ramai. Benda ni tak berlaku zaman dulu. Inilah bid'ah dalalah. Faham? Bukan barzanji bid'ah dalalah. Hak ni bid'ah dalalah. Faham? Hak sesat. Peraturan sukan negara mewajibkan pakaian yang sedemikian rupa. Dia ada akta dia. Nah, peraturan Quran dan hadis wajib melindungi perempuan itu daripada dilihat warna kulitnya oleh orang laki-laki. Hak mana dia ikut? Peraturan sokang ke peraturan Quran hadis? Peraturan sokang. Nampak? Allah kata pakai jilbab, Nabi kata kena tudung habis aurat. Nah, dah ikut. Dah sokang wajib pakai gini. Kena pakai gitu. Jadi mati gitu lah. Wa ma kiblatuka MSN kiblati. Majlis Sukan Negara. Laki boleh pergi atas bini, berlatih, berlari. Mendedahkan aurat, laki pergi atas pagi-pagi, petang dia ambil. Tadi tak kabur. Lepas tu
Muka apa? Saat ni dah kabur. Jadi awak tulis. Orang sepandang tu. Kita tanya dia. Hak mana sir? Ketahuilah oleh musuhnya hukum kepada perempuan yang bantahan ini tiada ikut ajaran suami dan taat itu, iaitu daripada dosa yang besar, lagi akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab itulah yang memasukkan ke dalam neraka. Jadi kenalah kita tahu bahawasanya perempuan yang tak taat ke suami sebabnya bagi dapat masuk dalam neraka. Kerana tak taat ke suami itu dosa besar. Kalau kita nak jadi isteri orang, wajiblah kita ikut syarat-syaratnya. Kalau kita nak jadi isteri orang, dua perkara kita kena taat Allah dan Rasul. Kalau kita nak jadi isteri orang, yang tiga tambah taat kepada suami, lebih daripada ibu bapa kita sendiri. Tu. Ni tengok orang belaki, nak belaki tak tahu benda hukum. Ni nak ajar ni hukum belaki, hukum bini kau bolak riak ni. Ni orang puan tu kena ada kau tanya dalam email kita atas media tu apa kata kau orang puan mau dah orang lelaki bila? Apa? Khabar dah kan kitab Muhimmah ni depan orang puan dulu kena. Orang lelaki kat gigi tak mau khabar. Dia belakang. Orang lelaki pula kena. Faham? Dia gitu. Bukan maka tengok orang pipi tangan lelaki nak belaki tak mak. Dia ada hukum hakam dia. Dia lebih besar daripada bawa kereta. Nak bawa kereta, bawa lori orang ngaji kitab. Ada kitab dipanggil kitab JPJ tu, ada gambar rimah saya kau depan. Dia ke bawah hukum hakam. Nampak? Line 2 haram potong hukum tu. Line kuning haram parking. Hijau wajib jalan. Kuning makruh. Merah haram. Biru tak ada. Dah hukum tu maknanya dah mu nak naik atas jalan raya, mu ngaji dulu ni syariat JPJ, undang-undang jalan raya. Tu tak? Dah orang ngaji tak? Orang nak ambil lesen. Orang ngajinya. Bukan kata tu buat dengan ujian komputer sanggup. Biarlah pasal nak bawa kereta. Ujian komputer kena hadir. Biar dak anda dak aje pegang komputer, mau tu dak aje pegang. Tiku mampu aja tahu, mau dak aje pegang. Siapa huyuh hayang sekali kesa nak lin tekan. Dak pah, dak apa dah. Nak pula lisan pula. Nak. Maknanya nak dapatnya kebaikan, nak sanggup belajar di mana. Dak apa nak berumah tangga dak belajar. Dia lebih besar daripada bawa kereta tengah jalan raya. Dia ada accident, ada gini, ada gitu, macam-macam hal dia. Jadi bila kita jadi isteri orang, wajib kena taat kepada suami. Taat selama mana? Selama mana suami suruh, tak suruh perkara haram. Kalau suruh perkara haram, haram ikut. Nak tahu benda apa haram, kena ngaji. Kalau kita tak tahu pula benda apa haram, kita tahu taat saja, hak haram pun kita ikut juga. Suami suruh buat benda haram, ikut juga. Dia tu umur buat ikut dah. Wajib taat ke suami kan, tahu dah. Ni masalah. Suami suruh pakai baju lengan sekerat, lengan pendek, t-shirt. Pasal ada sukan nikah petang ni, jangan ikut. Kalau kita ikut, berdosa kita laki bini. Isteri dosa kerana taat ke suami, suami dosa kerana suruh buat barang mungkar. Tu. Suami kata malam ni makan malam sekali dengan esko sawakan tudung. Nampak? Pasal apa bini esko dak pakai belaka kat gigi jadi nampak pelekang pula. Tak apa abang. Jangan ikut. Kerana apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Haram kita taat kepada suruhan makhluk dalam perkara yang membawa derhaka kepada Allah Taala. Batu kita nak banyak ilmu pengetahuan. Belajar sama. Belajar tak rugi. Gaji tak ada, ngaji tak ada gaji. Nampak? Gaji akhirat. Dunia, ngaji ilmu dunia boleh gaji. Nampak? Akhirat lah boleh. Kita ada allowance, mari ramai-ramai ada allowance. Allah Taala tulis. Nampak? Falahum ajruhum inda rabbihim, maka sabit bagi mereka itu
Laung mereka itu di sisi Tuhan mereka itu. Bukan ada ngejek-ngejek no, di sisi Allah. Kita akan dapat bayarannya nanti, yakin dah. Nah, cuma kadang-kadang kita dapat allowance segera dia panggil. Dia makan. Nah, pulut lepa. Kena hari untung lah sikit, nasi minyak. Faham? Tapi bukan kita nak cari benda tu. Nah, belajar, dah rugi sikit belajar. Nah, dah rugi. Semua persuruhan suami yang tak haram wajib taat. Tak kira orang perempuan di mana-mana pun. Orang perempuan duduk di Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Syria, di Morocco, di England, Kanada, South Africa, nampak? Kubal Mek, tak kira dia dua ni. Wajib taat kepada suami. Nampak? Lebih daripada taatkan ibu bapa. Faham? Suami nombor satu. Dari ibu bapa mana pula? Wajib kena hormat. Bukan kata suami hormat taat suami siapa tak hormat ibu bapa, tak. Faham? Enggak puang. Maknanya kalau dia kata tak mau balik raya tahun ni, tak dia kata apa? Nak mau balik mak awak, saya sibuk sikit. Saya balik lah. Tahun lepas dah balik dah. Tengok muka dia gimana. Muka dia jadi gimana? Kau comel ke kau uduh? Kau uduh. Tengok. Memang tak puas hati. Ditunjuk di riak muka. Orang puan ni dia tak setuju, di muka dia berubah. Dia atas muka bumi Tuhan buat pelik. Muka hak boleh buat menceritakan rasa hati dua jenis je. Muka orang, muka beruk. Faham? Muka lembu sama anak dia lembu, kita ambil meleh. Muka sama muka lembu mak dia. Tak ada muka duka cita. Tak ada muka lembu. Muka kuda sama kuda baru tengah kena langgar sama muka. Kuda baru lepas makan sama muka. Tapi muka beruk macam muka orang. Boleh senyum, boleh sedih. Muka perah, muka tak boleh buat isyak, macam-macam dia boleh buat. Faham? Orang puang itu kok. Kalau dia kata nak buat satu-satu benda, kita kata dah sawak tengok muka dia. Dia tengok muka. Berkelebek nyeng. Tak? Muka hak comel jadi uduh dah. Kalau muka hak uduh dah asal. Nampak kau uduh lagi. Jangan buat muka gitu. Walaupun kita tak setuju apa pun kepada suami kita, muka jangan buat masang. Melainkan 7 hari seminggu. Ulama benar. 7 hari seminggu, hari-hari uzur. Hari uzur ni memang dibenarkan muka masang jikalau kepasang. Panah apa? Dia masalah haid, dia ada berkait dengan perubahan muka seseorang perempuan. Tak, ini dipersetujui oleh ulama-ulama. Batu kata ulama wajib mukanya senyum 23 hari sebulan, 7 hari itu boleh masang. Sebab haid ni dia macam-macam pelik kejadian. Dia akan bersangkut paut dengan keadaan wanita yang mengalami. Ada hak jenis bekok keting haid 7 hari bekok keting. Ada hak jadi lapar perut makan sakmo ngepuyuk-puyuk ubuh lauk dalam tu. Ada hak jenis tak makan tak minum. Ada hak jenis berahi mamah berah, macam-macam peseng. Ada hak jenis muka jadi catung. Dia berkait. Tu kita syarak pun terima, dia boleh gelebek muka. Tu uzur tu. Nampak? Adik kalau kita tahan, kita kena tahan di road block tengah jalan pulih. JPJ hok puang kalau tengok muka pak gelebek nyeng, uzur tu. Dia hari tak apa sihat. Tak apa. Hari lain wajib kena senyum di hadapan suami walaupun kita tak setuju dengan keputusan suami buat. Pasal tahun lepas dah balik dah mak-mak, tahun ni suami kata tak mau balik pula, kita kena senyum. Nampak? Kalau kita nak masang boleh, suami pergi kerja. Kita masang boleh belebek, tak ada masalah. Ni dok. Kita dah setuju, lambat kulis lipat. Apa ni tarik mucung. Tak boleh, dia ingat kita tak ada dosa. Dia watak muka kita ni menggambarkan perasaan kita. Kalau nak marah, jangan awak muka nak marah. Nak marah boleh, Allah terima kerana kita ni ada sifat marah, bukan malaikat. Tetapi janganlah tunjukkan pada muka sehingga menyakitkan hati suami.
Oh berat gitu ustaz, memang. Oh padang gitu kena senyum sama memang. Nah, kalau tak setuju jangan nikah. Setuju nikah. Jadi kata kalau anda hita tak boleh, dia hukum syarak. Nah, dan sebab itulah masuk ke dalam neraka. Masuk dalam neraka ni, neraka ke suami. Satu hari Nabi Muhammad SAW pada malam Isra' Mi'raj, dia tanya Jibril, apa ramai sangat umat aku yang perempuan masuk dalam neraka? Nabi kata, fara'aitu finnar aksara ahliha an-nisa. Maka aku lihat di dalam api neraka yang banyaknya aksaru ahliha an-nisa, iaitu yang ramai penduduk neraka ni mak aku perempuan. Maka dia tanya Jibril alaihi salam, kenapa yang demikian tu ramai sangat umatku yang perempuan masuk dalam api? Nah, maka jawab Jibril alaihi salam, kerana mereka tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul. Yang ketiga, wakillati ta'atihinna li azwajihinna. Hak ni hak jelas. Dan kerana sedikit mereka itu taat kepada suami-suami mereka itu. Tak taat. Membuat salah tak pelik, tapi sikap suka derhaka waktu jahat. Buat salah biasa ke puan? Puan dia tak ada tu. Nabi kata dah kan dicipta daripada tulang yang bengkok. Nah, dia memang bengkok sama. Dia nak kena bini ustaz kena. Kau sedap pusing rampau dia. Faham? Dia memang nak kena pasal dia belok. Dia straight tak sama sekali. Kalau kita lock kau belok, kalau lawan sangat patah riak. Faham lagi? Maknanya kalau dia buat salah tak pelik. Tapi sikap dia yang tak benar, sikap dia suka lawan suami. Hak tu kena buang. Nah, kalau kau perempuan dia bersikap nak taat kepada suami, dia taat ke suami dia. 2 minggu depan tak ingat pula. Tak ingat tu buat salah pula. Ha tu tak pelik. Hak ni jenis memang hari-hari memang menjadi sikap dia dah, tak mau ikut perkataan suami. Hak ni jahat. Hak ni bakal masuk neraka. Hak buat salah, ramai orang buat salah. Siapa masa buat salah, ingat pula, buat salah pula. Ni hak jenis memang tak ada tekad nak taat kepada suami. Dia nak lawan. Nah, kita pun akhirnya malah pakai ikut dia senang. Ramai gitu lah. Pakai ikut tu. Nah, pakai ikut senang tak, jadi telinga tak sakit. Pakai ikut weh. Kau ni maiding. Ustaz kata lagi. Tak. Balik dia rumah pula nak miga orang, tak kata pergi beli. Senang pakai ikut gitu. Tapi lelah ha. Nak balik matilah kereta gitu lelaki. Dah. Dan yang terlebih bantahan lagi, yang terlebih sangat jahatnya itu perempuan sebab suaminya beristeri yang lain. Tengok ni kau power ni. Kalau suami nikah lain paling jahat orang puan. Nak memang tu apa? Jengkreng habis. Nak aku dak rela, dak reba, dak apalah, macam-macam hal. Nak kita tak mendoakan suami kita nikah ramai. Memang orang tak suruh doa. Faham tak? Kita pun tak boleh kau puang. Nak. Tapi bila suami kita berkahwin seorang lagi, susah lah. Jangan siapa jadi berdosa kepada Allah. Tak. Ramai orang perempuan, tak ramai orang yang setuju. Tapi tak setuju je pendam dalam hati, sabar lah. Nak. Gitu. Bukan kita suruh, tak suruh. Nak. Kita tak suruh suami nikah orang lagi. Tapi dah bila suami kita nikah, sabar dah. Ni lawan pula ke suami. Nak. Jadi tak ada agama, jadi macam tak ada hukum hakam, tak ada agama, tak ada, jadi macam orang kafir. Nah, huyuh hayang kali mengarut ngapang kali tubik kat mulut. Nah. Iaitulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Maka betapa tidak ada demikian itu, sungguhnya adalah marahnya itu salah pada barang yang disuruh Allah Ta'ala, dan hukum yang demikian itu, hukum yang didatangkan oleh Nabi SAW
maka tiada adalah yang terlebih jahat daripada perempuan yang demikian, kerana menyuruh Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala bernikah dengan firman-Nya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Maka bernikah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan itu, 2, 3 atau 4. Orang puan memang dia janganlah dia minta suami dia kahwin lagi, jarang kita dengar. Nah, tapi kalau hak berlaku dah, janganlah siapa hilang pedoman. Jangan siapa menyebabkan kita dapat masuk neraka peri. Faham tak? Boleh dosa pagi, petang, siang, malam. Jangan, sabarlah. Hidup kita ni dah lama. Nah, dah lama sebetul je. Nah, dan memanglah sifat orang perempuan ni dia sifat lagu tu. Nah, dia jenis tamak sikit. Yang sebenarnya tak ada. Jangan ikut perasaan. Bini ramal ni sebenarnya diharuskan oleh syarak. Nikah seorang ni dipanggil monogami. Monogami. Tak ada stereo. Ramal ni dipanggil poligami. Nah, hak individu masing-masing. Tak ada orang boleh mengata. Ada orang kata nikah ramal jahat tu, salah hak tu. Kalau jahat nikah ramal, Rasulullah jahat. Faham? Ada di duk faham gitu. Dak, jangan kata gitu. Siapa-siapa pun melakukan kesalahan. Bukan orang yang ada lebih pada seorang isteri akan ditanya, orang yang ada seorang isteri pun akan ditanya. Nampak? Bukan orang yang ada 2 isteri saja dikira zalim, tapi orang yang ada lebih pada seorang anak pun akan dikira zalim jika tidak menyamai kepada anak-anak. Kita lupa, kita tengok orang bini 2, wajib kena adil sama dengan 2 orang isteri. Dah mu anak 4 orang, mana? Dah nu hak ni mau pergi, hak nu budak pergi. Hak nu beranak apa 7 ekor tu, kali tak pergi tengok beranak. Nah, pasal apa? Pasal sesak, dah niat senang. Nampak? Pucuk Kuala Lumpur pergi tunggu. Mudah adil dengan anak-anak akan diadili di hadapan Allah. Dia ada hukum belaka. Nah, nasihatlah tak soal nikah ramal lah bang. Jadi saya susah hati begini takut dak balik rumah apa semua, takut juga. Kenapa gitu? Nah, dak jaya juga nikah juga nampak kan? Minta belum batin cabut pergi sanggup-sanggup. Bang. Hak di Batu Buruk tu dia kita rumah bini muda. Lalah dak jumpa tuang bakar motosikal. Bini tua bakar. Hak di sendiri nusuk dalam lokang bini tua. Tu laki balik nusuk dalam lokang muju nak jirit dengan kereta. Faham? Tengok tu lelaki masuk rumah tu tong batu. Coh habis naku-naku rumah bini muda. Macam-macam hal. Hak depan hak kising gocoh bini tua dengan bini muda, cabut bini kain-kain. Nampak security tu kan tengok, lagi lawang. Faham? Ada apa-apa. Semua ni jadi hilang pedoman. Nah. Dia gini dalam syurga kayak gini. Orang paling kopeng sekali hak masuk syurga hak cak ayam brand. Nabi kata 70 orang boleh bini. Faham? Tu cak ayam. Nampak? Kekuatan dia macam beroza hak tolak balok. Nabi tak kata beroza, Nabi kata 70 ekor kuda. Faham? Kita lah ni kalau kita terik tali dengan kuda, tanah kita menang kuda kalau seekor kuda. Allah beri kekuatan 70 ekor kuda kepada seorang laki-laki hak cak ayam, hak komang sekali dalam surga. Nampak? Hak kelah-kelah muqarrabun pok-pok ni dah sok kira lah tenaga lagu mana, pok-pok supi, pok-pok hak kuat beramal, orang ulama-ulama wali-wali Allah tak tahu tu. Tak. 70 ekor kuda kekuatan. Tak ada marah sikit pun. Isteri kita di dalam dunia menjadi isteri kita dalam akhirat. 70 bini tu bini yang baru. Dan kita ketua bini-bini dia panggil. Faham lagi kau puan? Dengar dah ke tidur habis kau? Faham tak? Tak marah tak kata apa pun. Orang puan dalam dunia ni dia akan jadi pemasuri raja. Macam kita tengok kan pemasuri ni kan naik atas singgah sana apa semua dah. Dengan pakar macam-macam lah alat bergelak kali ni macam-macam ada atas tubuh ni. Tak? Begitu lah. Lebih molek lagi. Hak gitu tak gerak itu. Molek lagi dalam surga. Maknanya bini hak Tuhan beri gundik ni saja 70 orang. Bini kita ni akan menjadi suami isteri kita dia. Tak marah sikit. Panggil pulak ni segala daya-dayang suruh layang laki. Gitu lah. Kita nak. Nampak? Atas dunia ni berkata 70 baru seorang baru tambah segi. Belum batin. Faham tak? Apa kita jadi gitu? Nah.
Jadi hilang pedoman, jadi komang sepandang tu. Jangan marah. Orang lelaki suka lah. Tak? Mana tapi jangan baca depan saja. Fankihu ma tabalakum minan nisa masnasa wa sulasa wa ruba'. Nah, 2, 3 atau 4 fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, jikalau kamu rasa tak boleh nak berlaku adil seorang, sudah. Kena ingat baik. Tak, bahkan ada orang yang seorang saja isteri, suami itu dicampur dalam api neraka. Jaga baik. Ramai orang yang masuk neraka isteri seorang, dengan hak isteri lebih pada seorang. Sebab apa? Tak beri nafkah. Ramai tak berlaku kes tak beri nafkah. Nah, jangan ingat baik-baik. Nah, kita duk ingat ramai orang maknanya suami hak isteri ramai masuk neraka. Tak, hak paling ramai masuk neraka isteri seorang. Tak beri nafkah, mas kahwin janji nak bayar 2,000, bayar 1,000 je pakai angin betul gitu. Nah, melakukan kekasaran yang tidak sepatutnya dalam syarak, semua dosa mereka. Nah, tidak mengajar isterinya hukum-hukum agama sampai mengenal Allah, mengenal para rasul, reti rukun Islam, rukun iman, reti masalah bersuci, masalah halal haram. Ramai mana orang tak ajar isteri dia masuk neraka. Nampak? Tak beri nafkah, pakai tinggal bodoh. Nak mempergunakan kederat isteri untuk cari makan, dia duduk saja pada orang. Ramai mana gitu. Nah, macam orang naik motosikal lah. Orang pakai topi keledar tak? Ramai hak pakai topi keledar ke ramai hak pakai serban? Topi keledar. Maknanya kalau 200 orang pakai topi keledar, seorang tak nampak dia pakai serban tak? Maknanya gitu. Nah, sebab itulah hak paling ramainya pecah kepala lanyek di trailer, hak pakai serban ke pakai topi keledar. Faham tak apa tu? Faham tak apa? Boleh makan? Nampak? Maknanya sebab tak ramai. Benda ni bila orang tak ramai, kesalahan tak banyak. Bila banyak benda orang buat, banyak salah. Nah, menyuruh pula oleh Nabi SAW akan bernikah, dan sabdanya, hai orang-orang yang muda, bernikah, nikah barang yang kuasa pada kamu akan bernikah. Nabi kata, ya ma'syar syabab, hei orang muda-muda, hei orang muda-muda lah. Nah, nikahlah, bernikah-nikahlah kali kamu. Kalau boleh biar umur belasan tahun nikah, tapi biarlah ada ilmu di dada tu. Nah, maka hendaklah beristeri, maka sungguhnya bersih itu iaitu memejamkan ia bagi mata dan memeliharakan ia bagi faraknya. Ini hadis Nabi. Wahai orang muda-muda, nikahlah. Tapi orang muda-muda kita tak nikah. Tak apa tau. Hak tua-tua nikah. Tak. Hak umur 4-50 sanding, 85 sanding lagi. Mana ada dia? Hak golongan muda tak nikah, main kekeh aja. Nah, bila bernikah ada 2 penawar. Yang pertama, memejamkan bagi mata. Nabi kata, fa innahu abghadu lil basar. Yang kedua, ahsanu lil farji, dan lebih menjaga bagi kemaluan. Ini 2 kali rosak akhir zaman. Mata yang melihat, hati mencita, kaki melangkah, tangan menjamuh, kemaluan pun melaksanakan. Ada. Nampak? Mula-mula mata tu. Jadi nak jaga mata, nikah. Nikah hebat ni. Saya tak tahan lah ni, warna duk tengok berapa sangat, jadi tak tahan ustaz. Tak tahan nikah. Payah apa? Tak, dah tu tak ada kerja apanya, tak ada kena dengan nikah. Dan menikah dia rezeki. Faham lagi? Jangan takut masalah rezeki. Betulkan sikap niat kita betul, nikah. Rezeki Tuhan jamin. Betul tak? Sami belu 3 lain atas dari Tuhan jamin rezeki. Betul tak? Sembah tak wekong, berak tak basuh, kenyang menyanda, Allah yang jamin. Dan kita, kalau kita betul sikap, nak
niat kita betul, nak menjaga daripada rosak dan sebagainya, daripada dosa, Tuhan jamin ya rezeki. So imbang. Kita kahwin dengan seorang perempuan, ingat perempuan tu tumpang rezeki kita. Rezeki masing-masing. Kita umur 4 bulan dalam perut mak kita 120 hari datang malaikat. Allah perintah pada malaikat, uktub rizqahu, tulis rezekinya. Rezeki kita ni hak memang hak kita, tak ada orang boleh rapah. Bini kita tak boleh ambil, anak kita tak boleh ambil, siapa-siapa tak boleh ambil. Nak? Lepas tu kena mengaji, dan ni dah dengar yakin. Tu tak? Yakin. Bukan kita tu dia tumpang rezeki kita tak boleh. Melainkan rezeki yang disebut oleh ulama-ulama, rezeki mau'ud, rezeki madmung, rezeki maksum. Tak. Ada lagi 4 rezeki. Rezeki yang pertama rezeki madmun, rezeki yang kedua rezeki mau'ud, rezeki yang ketiga rezeki maksum. Rezeki yang dibahagikan, rezeki yang dijamin, rezeki yang dijanjikan. Nampak? Ada satu lagi rezeki. Jadi rezeki kita yang opang kita makan kot tangan kita ni rezeki maksum. Nampak? Mari kot tangan kita bagi. Hak tu dia boleh ambil ya. Nampak? Tapi rezeki madmu yang untuk kita dah tak ada orang boleh ambil. Rezeki maksum boleh ya. Rezeki mari kot tangan kita, tapi bukan rezeki kita, rezeki anak kita. Tu dia panggil rezeki ar-rizqu maksum. Faham? Masuk je kot kocek kita. Kita nampak boleh 200 ya tak? Turun rumah je boleh 200. Tiung itih. Orang bertanya, anyak itih, rezeki. Faham baik tu, kalau kita boleh guna duit tu, rezeki kita. Rezeki memang rezeki, tapi belum tentu rezeki kita. Faham? Bola kocek bahan dia anak. Sama kocek untuk jika. Makna rezeki itu maksumun, dibahagikan dia. Nampak lagi? Tapi kalau hak kita dah tak ada orang boleh ambil. Bini kita ke anak kita PBB ke dah boleh ketek seseng pun. Nah, kalau hak anak kita tak masuk mulut kita. Tu kita nak jawab. Ni berkait dengan masalah rumah tangga, rezeki. Ramai mana orang syok pada rezeki, tak faham tentang tauhid. Dia mudah benda lagu ni. Yang jadi payah kita ni banyak sangat benda masuk dalam kepala otak. Dia jadi pening. Nah, mudah je. Allah jamin segala rezeki. Mati tak ada rezeki. Habis cerita. Nah, seorang kafir dah disembah tok bekong di zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar. Sembah tok bekong, duduk di sebuah pedak darat yang tak ada orang duduk situ. Jadi anak-anak dia pun sembah berhala belaka. Kafir dah ni sembah tok bekong. Jadi datang sahabat Nabi berdakwah. Kembang dakwah satu, siapa ke tempat dia menyampaikan Islam, dia terima Islam. Bila dia terima Islam, duduklah makan minum berehat di situ sahabat 3 hari atau 4 hari. Masuk hari keempat, sahabat Nabi ni nak pergi ke negeri lain pula. Nak tinggal dia. Dah dia ajar bab semayang apa semua, ajar belaka dah. Bila nak tinggal, sahabat dia tinggal kema 1 karung. Tinggal kema lah siang dia dah. Kalau tak ada susah, hidup susah. Beri hadiah macam kema lah sekarung. Dia kata dah ni benda pula beri. Dah ni kurma ni buat bekal lah. Kita nak balik dah, nak balik tanah besar dah, nak dakwah kat lain pula. Kata hak baru masuk Islam ni ambil balik lah. Ambil balik. Aku masuk Islam ni kan, aku sembah Allah yang Maha Esa. Aku sembah tak bekang daripada kecil tak je lapar. Mu nak suruh, mu nak beri aku makan ke ni? Aku sembah berhala daripada kecil tu, 5-16 ekor tubik beranak sama bini aku. Kenyam nyanda anak-anak. Tu aku sembah berhala. Dah ni aku sembah Allah yang Esa, yang sebenar. Takkan lapar aku. Ambil balik. Tengok akidah. 3 hari masuk Islam. Kita nak masuk lubang kubur pula. Tak yakin lagi. Berat kita. Maknanya kalau dia sembah berhala pun kenyang nyanda, takkan ni dah sembah Allah lapar. Dah tu yang berlaku kelaparan kehendak Allah. Baik, kita balik pada ni, jangan bimbang.
Nah, sebab tu ulama kata haram kita menyekat kelahiran dengan alasan rezeki. Haram. Boleh kita menyekat kelahiran sementara dengan tujuan untuk meringankan beban ibu yang menjaga anak. Ada ulama kata boleh. Pasal apa? Nak suruh diri ni jarang sikit anak, rapat-rapat sangat dah nak jaga. Nak letih, mok-mok. Dak zaman learning. Tu tak apa. Tapi kena sebab rezeki, takut tak boleh nak makan, takut tak cukup makan, haram, syirik. Tak boleh pakai rancang keluarga dengan sebab rezeki, tak boleh. Pasal rezeki kita kena yakin. Yang wajibnya bukanlah kerja, yang wajib mas kahwin. Mas kahwin dah ayah tiup basikal boleh. Kalau nak terima. Tak. Suka tiup basikal 2 trailer, banyak mana bau. Faham? Suka dah. Kau sutir. Sutir kerja di tua tiup basikal. Jadi bila kita berkahwin, kita rezeki kita, bini kita rezeki dia. Suku-suku tak ada kena-mengena. Yang dia boleh ambil dalam kocek kita tu rezeki dia, tapi lalu saja tupang kok kocek kita. Faham baik? Tak apa, dah reti kita tak apa. Nak faham benda-benda gini baru kita terbeza daripada orang-orang yang tak tahu benda. Barulah kita tak sama fikiran macam orang Amerika, macam orang Rusia. Tak tahu hukum. Yang memberi manfaat kepada kita baru dipanggil rezeki. Ar-rizqu ma yanfa'u walau kana muharrama. Rezeki itu beri benda yang beri guna kepada kita, sama ada makan, minum, kenderaan, pakaian dan sebagainya. Nampak? Jangan atas ni tak ada dah tepi ni. Patut ambil waktu dulu. Dah. Nampak? Dulu kalau orang mati, Allah, habis balik anak cucu dak mati lagi. Payah. Tu tak wajib. Duduk tika bertahun-tahun. Siapa kata Allah, dak mati lagi ayah. Dak lagi. Orang ni kita ada cuti dah. Ini kalau dak mati kali ni payah ada cuti dah. Dah sampai habis cuti ambil balik, dak mati sekarang. Nak balik orang baca Yasin tau. Orang nak baca Yasin tau, 5-6 orang Yasin. Keliling baca Yasin. Toki. Tinggal tulang. Bangun congok. Duit sewa dah ambil lagi. Tanya piti sewa rumah. Bangun congok, molek-molek ada. Payah nak boleh ke mati. Lening 5 sekeluarga mau dalam kemalangan. 8 sekeluarga mati hangus. Tengah-tengah sehat mati. Patut kita lebih bimbang. Tengah sehat ni. Nak balik di rumah kejap buang baju sakuk. Rasa kesehatan tak ada nyanda ojak di katil tu. Habis hidup. Nampak degah ni. Orang tanya bini dia dah guana macam. Kita dengar. Dah dia nak cakap. Dia kata dia dah ada waktu kita nak ambil minyak. Jangan gigi. Mampu. Ni akhir zaman. Waktu kita kena bimbang. Jahat lagu mana pun kita biarlah sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebut sama astagfirullahalazim. Kerana kita banyak salah, banyak dosa. Kaki kita jahat, tangan kita jahat, mata kita jahat, hati kita terlebih jahat lagi. Nampak? Banyak kan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ingat kepada mati. Biar bila masa kita mati dalam keadaan Allah kita ampun dan redha kepada kita. Batulah. Berilah contoh yang terbaik. Siapa saja kita, apa saja kuasa yang kita ada, maka kita jadi yang terbaik. Dulu kita tengok orang-orang yang kaya sombong. Lenih jadi balik. Orang sesok sombong. Kalau orang kaya sombong tak pelik. Naik Mercedes tak tegur orang. Boleh tahan kiri. Ni motosikal buruk. Starter tak ada, cabut orang bola raga. Tapi tak tegur orang dalam kampung. Muka macam rimau nak telur semua. Ini tak mensabak. Jangan sombong. Kerana kita akan balik kepada Allah. Kita kena guna kuasa kita.
Kalau kita jadi ayah, kita guna kesempatan, ambil kesempatan sebagai seorang ayah. Tarbiyatul aulad, ajar anak-anak kita. Kita jadi ketua kampung, jadi jengkeke. Nampak? Kita ambil kesempatan, guna kuasa yang kita ada untuk memberi kesenangan kepada orang kampung. Kita jadi imam, kita ambil kesempatan. Kita jadi pengurusi masjid, ambil kesempatan. Jemput seramai mungkin ustaz mari kuliah dalam masjid. Kita jadi ketua jawatan, ambil kesempatan sementara kita ada jawatan ni. Nak kita buat kebajikan, kelak agama, bagian nak betul Quran dan sebagainya. Nak ada yang pengaruh dia tak suka benda-benda agama. Jadi pegawai-pegawai yang jemput ustaz, ngau kata tak payah, tak boleh nak buat. Jadi dah kita ada kuasa sebagai pegawai, sebagai pengaruh, kita ambil guna, kita ambil peluang. Nah, untuk akhirat. Nah, kita jadi ketua dalam apa jua saja pun. Contohnya, kita jadi ketua polis, ketua FRU, ambil kesempatan untuk beri keamanan sebaik-baiknya kepada rakyat jelata. Nampak? Nah, baru ni kita pergi dekat tengok kat Bersih, kita melawat. Ada polis ramai. Dia orang ni letih, keletihan. Nah, bila tanya, dia kata nak buat ni ustaz, jadi Allah tak larat dah kita. Dah lagu mana kira, bagus dia kata. Bagus pula dah bersih tu kan. Nampak? Ini maknanya manusia. Manusia gitulah. Jangan kita ni salah guna kuasa kita. Kita jadi menteri, kita jadi raja, maka orang lain bawah pada kita. Ambil kesempatan untuk tunjuk kuasa kita yang kita ada. Rakyat jadi seronok bila kita menjadi raja. Itu orang yang bijak mengambil kesempatan. Nah, kalau kita jadi majikan, maka anak buah kita, kuli-kuli kita, boh bagus, boh baik sungguh boh. Maka berkat orang bawah suka kepada kita, maka kerana itulah panjang umur, murah rezeki, jauh daripada bala bencana dan sebagainya. Sentiasa ambil kesempatan apa jua pun. Dah kita sebatang kara ni, tak ada jawatan, tak ada benda, ada tangan, ada kaki, tolong agama Islam. Tak ada benda, kaki tak ada, tangan tak ada, dotu mulut ada, zikrullah. Faham? Mana tidak ada tempat bagi kita waktu kosong yang tiada ruang untuk menolong agama Allah. Kita sentiasa ada peluang ni. Kita di pejabat, orang tu pandai buat blog agama. Pandai Facebook, hantar benda-benda yang bermanfaat supaya orang boleh kongsi dan sebagainya. Orang yang backend, nelang dan sebagainya. Marah orang buat maksiat. Dia ambil kesempatan atas tubuh dia besar. Kalau tubuh kecil, orang tak takut. Tubuh kecil, ni marah orang. Orang masuk kapuang, dalam kapuang masuk gawe. Dia nak pergi marah. Cek sikit pada ayam. Orang takut. Tapi kalau tubuh besar gitu, tekak tu macam ke umbinya dah tekak. Cuma muat anda sana. Lari terus balik kampung. Dia lari-lari buat lari. Itu maknanya ambillah kesempatan apa saja, jawatan apa saja, lebih besar kuasa kita, lebih untung kita mengambil kesempatan. Bukan untuk kesenangan diri, untuk kesenangan orang yang di bawah kita. Ada majikan yang sangat disayangi oleh orang bawahan. Kita tanya apa sayang, Allah dia ni baik semua ustaz. Kalau rumah staf dia, semua rumah dia akan pergi. Maknanya dia akan pergi. Dia akan tanya. Mung masuk bilik seorang-seorang, ada masalah tak? Kalau ada masalah kewangan, saya tulis batu. Siapa gitu semua ada. Saya tak mau tengok sebut nama jabatan. Ni berlaku di Terengganu. Tapi staf dia tak ramah lah. Kalau raja takkan lagi semua rumah rakyat. Dah mati dulu raja. Jadi kalau maknanya contohnya gitulah. Sehingga maknanya cakap kalau habah dia baik kali. Nampak? Siapa tanya pula ada pitih gedok. Dah anak gua ni, dah ni gua ni. Kalau begini-begini begini cara dia. Maknanya lah yang contoh sebenarnya yang terbaik yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perjalanan ke alam barzakh. Nampak? Seorang diri kayak gini. Sekarang kita nak kasih siapa boleh kita kasih. Ada orang berahi motor, ada orang minat kereta, ada orang minat main gasing. Ni main wah, ni main geribek, wanda lah.
mai apa pun. Tapi ingat, kita akan bangkit dengan apa yang kita suka buat di dalam dunia. Makna kalau kita suka baca Quran, kita bangkit dengan Quran. Kita suka berzikir, bangkit dengan buah tasbih kita. Nampak? Jadi pilihlah dengan apa yang kita nak bangkit di hari kiamat nanti. Ada hadis yang bunyi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ma mata alai, rawahu Muslim atau kama qala. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat kayak gini atas apa dia mati. Kita mati atas orang zikir, bangun kita sebagai ahli zikir. Kita mati dari masa hidup kita ni suka berselawat, kita bangkit suka berselawat. Tapi jangan kita lala daripada agama dengan sebab suatu hobi. Nanti kita bangkit dengan hobi itu memalukan kita. Ada orang yang dia main bola sampai dok semayang. Main bola sampai dok semayang. Nah, padahal pemain profesional apa ni Liga Spain, Liga Spanyol. Yang beragama Islam ada 2 orang. Dan klub Spanyol harganya $200 juta. Solat asar di tepi padang. Solat asar. Pemain bola keranjang mereka negro Islam semayang di tepi gelanggang bola keranjang. Harga $400 juta. Tu bayaran tetap setiap tahun, tak masuk iklan, kasut, baju dan sebagainya. Duit kita lebih kurang 1.2 bilion pendapatan, masih dapat solat. Nampak? Jadi yang masuk neraka bukan harta kita, bukan kuasa dan pangkat kita. Yang masuk neraka manusia. Batu tadak lagi jujur kereta Ferrari masuk neraka. Nah, malaikat kata mana banyak nak Ferrari masuk neraka ni. Dak. Rumah banglo dak masuk neraka. Istana dak masuk neraka. Piti masuk neraka. Piti dak juga. Yang masuk orang. Orang yang jahat. Bukan harta tu jahat. Bukan pangkat yang jahat. Cuma harta, pangkat dan dunia dia boleh mengubah kita. Nampak? Memang sungguh. Duit ni atu. Dunia atu hak jumpa dalam gelak tu duduk bira-bira gok, payah dah. Kocik umur 70 hak. Berapa kali jumpa atu? Nak tanya selalu. Jangan pelawak. Jangan je jumpa 70 tahun. Nah, kita tak jumpa langsung atu. 70 tahun umur tak jumpa atu. Cuma kita dengar cerita atu. Tapi kita masih kita takut atu kok. Nak dia tak kubur tak berani orang-orang. Takut atu padahal atu tak jumpa 70 tahun lah. Kalau jumpa pun dia hanya tunjuk muka. Atu balik kan? Dia tak ada tunjuk muka batu dia. Piti siap? Ada. Jangan kita takut sangat apa. Nah. Tak ada dah hatu tu. Kalau ada pun sakar 2. Orang mencik-mencik. Hatu orang ada learning pitih itu. Itulah hatu yang paling mengosek. Raja hatu dia panggil. Nah, tengok orang-orang hok saka. Hok bela pelesik. Tinggal tulang dengan kulit. Warna tak mati lagi. Mata kelip-kelip. Makan tak. Kelip-kelip mata. Katanya anak beranak dia ada makan. Ada barang dalam tubuh. Kena cari tok bom buang. Nak. Dak mati. Bila buang, dak rok selalu dah. Mana? Hatu keluar dari dalam badan. Orang bela bila buang hatu dari tubuh dia, dak rok lalu. Bila hatu duduk dalam, gagah lalu. Kita gitu kok. Bila piti hanyak lah wacek, gagah lalu. Ada piti, larat cetang lalu. Hatu. Tengok orang ada piti, ada 2% lah wacek. Tengok jalan. Waalaikumsalam. Dah orang lah. 2% wacek. Dah cakap, dah sedap. Tengok orang tu baik dari bank, baru ambil duit saka 167,000. Besar Pak Uti batu epan duduk lah kocek kan. Waalaikumsalam. Gagah lalu. Faham? Itulah hatu mengosek kita. Jangan kita kena usik dia tu. Nampak? Semangat kita kerana Allah, kerana akhirat. Sebagaimana salafus soleh, mereka bersemangat bukan dengan sebab duit, bersemangat dengan sebab janji-janji Allah. Nampak?
Tengok bini kita. Nak repuan. Repuan ada tak? Ada. Kita kata dia ngajuk. Ngajuk kau panggil sini tau. Ke ngaju. Terengganu ngajuk. Lebih kurang tu. Ngajuk. Kis benda tau. Tak tahu benda. Dia kata apa ni yang masa catung sok mo ni jadi dah. Tak. Tak usah buat kira sangat lah. Saya selalu cakap pun buat baik kira. Allah. Minum air. Minum itu air. Minum air ngapang. Kita nak pujuk tau. Dah dia apa. Minum air ngapang. Beli askrim konektor. Yo, tambah. Nah, catung. Kita gitu balik kerja balik sekarang gitu juga muka. Macam sepampok muka. Nampak? Tak payah gitu. Ambil piti 1000 ikat dengan kita, buah tak tapak tangan. Ni, ambil awak belanja. Apa? Betul tak? Kalau tak jadi apa, tambah 1000 lagi. Gitu saja obat ni. Nak? Apa? Jangan. Semangat kita kerana Allah. Bila Allah janji, walaupun sejuta tahun lagi, kita bersemangat bangun tahajud malam. Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan, tapi nak jumpa orang lelaki payah. Dia puang. Semayang tahajud 300 rakaat satu malam. Kita 30 tahun tak semayang bersokaat. Tahajud. Sebab Rabi'atul Adawiyah 300 rakaat satu malam. Perempuan. Nah, kita lelaki, kalau lelaki tak ada 600. Wacik siapa? 600 malam-malam. Setiap malam bangun untuk tahajud. Apa? Adakah Tuhan bayar piti? Tak. Tuhan bayar ngekakah mah? Tak. Hitam beliang? Tidak. Tapi janji Allah benar. Balasan Allah berlipat kali ganda. Batu orang dulu tak tidur malam. Mereka sebut Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah ketika orang lain sedang lena. Kerana terasa dekat dengan Allah dan terasa hampir tarikh pembayaran gaji daripada kerajaan Allah. Nah, benda-benda ni payah nak ada dalam diri kita kalau kita tidak latih. Bila kita latih, insya-Allah dia akan jadi mudah. Nampak? Tapi bila kita banyak amal, jangan cerita ke orang. Nah, kadang-kadang syaitan kata, mu lama dah beramal, tapi orang tak nampak. Nah, ceritalah ke orang sikit. Biar mu rasa nak berbaloi sikit, mu dah buat kerja gini seorang diri. Kalau ada orang tahu, okey kau sikit. Pandai syaitan. Nah, kita pun esok lewa kedai kopi. Nah, waktu bik cerita semalang kuat sungguh peti keju amber tengah berzikir. Aduh. Nampak? Dia nak khabar dia berzikir. Jangan siapa jadi macam tu. Kerana perjalanan kita kayak gini hotning saja. Dua balik. Anak bini kita balik. Harta kita balik. Kita tinggal seorang dalam kubur dengan amal ibadat kita. Amal baik, amal jahat. Amal jahat menjahanamkan kita, amal baik membantu kita. Kalau kita rasa sekarang amal kita cukup tak lagi untuk kita terima amalan daripada tangan kanan, rasa-rasa kita berasa berat nanam. Kalau kita nak jadi orang yang happy, orang yang gembira, orang yang cukup-cukup seronok, banyakkan amalan biar dapat surat tangkuk tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Siapa yang Allah beri dia buku amalan dari tangan kanan, dia akan mudah melalui hisab dan dia akan nak mendapat keputusan cemerlang, lalu balik kepada keluarganya di padang mahsyar menceritakan akan kemenangan dia di padang mahsyar. Inilah orang yang menang. Nampak? Batulah usahalah sungguh-sungguh supaya kita menang. Siapa orang menang? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad far. Siapa yang terlepas, yakni tidak masuk neraka, dia diberitakan masuk syurga.
maka dialah orang yang menang. Jadi kita biar menang. Walaupun kita sekarang kalah dengan amalan kita, sikit tak molek amalan kita, tapi kita harapkan dengan kasihan belah Allah, Allah ampunkan kita dan Allah lipat gandakan segala amalan kita yang tak molek ni. Dan wala tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan ambil balas segala hak kita buat, hak lepas-lepas hak jahat kita, dan hak kita salah, hak kita lalai. Kerana kita sememangnya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, layak ke neraka Allah, tak layak ke syurga dia. Di dataran ni kita rasa tak ada orang yang dapat keputusan daripada malaikat, iaitu tiket masuk syurga macam sahabat 10. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman masuk syurga, malaikat Jibril mari khabar. Tapi dia masih menangis pada waktu malam, takut Allah masukkan dalam api neraka, padahal dia ada tiket syurga. Kita tak ada tiket benda pun. Tiket kupon kabin mall ada beli. Nampak tiket syurga tak ada. Tapi mayang garik orang bangsa, mayang so orang bang lohor, orang bangsa mayang lohor. Mayang subuh 8.45. Macam mana keadaan kita ni? Patutlah perjalanan kita yang amat panjang, bangkit daripada kubur. Orang yang pertama bangkit, imam yang paling adil, yang patut menjadi contoh semua raja dan menteri yang ada atas muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu katanya pemimpin yang paling hebat, Nabi Muhammad. Hebat tak hebat Nabi, masih kecil je dia berjalan, seorang pendeta Yahudi Nasara tengok, pelikkan budak ni. Ni bukan sebarang budak. Dia akan jadi pemimpin agung bila dia besar. Bapa mu kata gitu? Wahai pendeta, tengok awang atas kepala. Nabi jalan, masa budak-budak, awang ikut atas kepala. Ada kita tengok Presiden Rusia ada, bila jalan awang ikut. Presiden Perancis, tak ada. Kenapa kita tak rasa Rasulullah paling tinggi kekuasaan dan kehebatan? Itu masalah kita. Pasal kita tak tahu beliang hak mahal, kita ingat kita tak ada rega, kita berebut batu kelikir. Faham? Beliang ada harga 40 juta sutik, tapi yang ingat batu benda tak lawa gini, duk berebut benda batu kelikir bila jalan, siapa bertetok-tetok berebut batu kelikir. Orang kampung duduk minum air, dodo mari kereta Lamborghini, nampak Aventador 2.8 juta, rum break depan kedai kopi orang kampung, atas pada jeli ni lagi. Nak lalu kok gerik. Orang kampung tengok, kereta apa gitu, kereta galau ke apa? Dia kata kereta galau. Jadi tak ada orang heran, senang hati tuang Lamborghini minum air, lepas tu naik kereta, wum, 2.8 juta. Berapa orang tak heran? Dah mana orang kenal? Tak reti. Dodo mari, berit. Khumung nampak tak nampak tayar? Kereta dia khumung itu. Tengok tak? Kancil. Pasal dia kenal hatu je molek. Nampak tak? Tak ada ilmu. No 2.8 juta. Berik saja 80,000. Boleh beli kancil 8 util. Berik saja, steering tak masuk lagi. Tapi dah tak ada ilmu. Begitulah kita rakyat manusia dagang ni. Rasulullah adalah intang beliang yang paling mahal. Tetapi dah kita tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak berasa kelebih Rasulullah. Padahal Nabi tunjuk bulang-bulang terbelah dua. Sahabat tengok terbelah sungguh. Presiden mereka Barack Obama boleh belah bulang. Belah kek boleh. Nampak tak? Belah kek anak kita boleh. Itu kelebihan. Sebab tu Nabi tunjuklah dengan akhlak yang baik. Contoh untuk raja, contoh untuk rakyat, contoh untuk ahli perang, contoh untuk para duta, contoh bagi orang-orang kebanyakan. Semua ada pada batang tubuh yang satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka tak ada dah pilihan, tak ada alternatif bagi kita. Yang terbaik sudah tentu Islam. Apa yang berkait dengan Islam, dia yang terbaik. Dalam bab gambar ni, kalau tayang gambar-gambar dalam rumah, poster penyanyi-penyanyi apa semua, ulama kata haram. Nampak? Kerana tak ada manfaat dan sebagainya. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau gambar tu ulama dan gambar itu raja, dibolehkan dengan syarat raja yang adil. Tengok keadilan. Nampak? Dapat mengenepikan hukum syarak. Walaupun asalnya ada hukum haram, tapi oleh kerana raja ni adil, maka diangkatkan hukum haram. Sehingga ada ulama mengatakan boleh letak gantung di dinding dengan syarat pemimpin ini adil. Sebab apa? Keadilan pemimpin ini jarang kita temui. Nak masa barang mahal. Pemimpin adil tak ramai. Bila ada, harga mahal. Sama macam orang puang yang jadi wali. Batu kalau orang puang soleh, lebih mahal daripada laki-laki soleh. Sebab apa? Sebab perempuan soleh jarang kita temui. Barang yang jarang jumpa, harga mahal. Hak banyak jumpa, harga murah. Kayu candang, 5,000 sekilo. Payah nak ada. Nak kayu kapuk, 500 selori. Bukan sekilo. Maka begitulah. Raja yang adil, pemimpin yang adil, memberi kebaikan kepada rakyat. Raja yang adil bukan maknanya jepuk rakyat, mari makanlah istana, pagi petang siang malam, hanya bana habis di sana. Tetapi yang tidak melupakan rakyatnya. Kita tengok Allah di Mesir, masa Raja Gamal Abdul Nasir. Bila dia nak jalan atas haicor, rakyat dia kena nerak atas haicor. Dia jirik atas tekak, baru dia lakoh. Nampak? Kerana kaki dia tak boleh kena haicor. Ini zalimnya kepada rakyat. Dan dia akan ditanya di akhirat nanti. Pada hari Allah menghancurkan langit dan bumi. Kerana apabila ditiup sangkakala yang pertama, habis jahanam, punah alam ini, mati segala makhluk yang bernyawa. Soalan pertama ketika Allah berseorangan, Allah tanya, ainal muluk? Di mana orang-orang besar? Di mana raja-raja? Ini menunjukkan apabila dia adil, maka dia disebut dulu oleh Rasulullah dan dipuji Allah. Tetapi bila dia zalim, maka dia juga disebut, dicari dulu oleh Allah di akhirat nanti. Berkat daripada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah, Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin yang sangat adil. Sehingga dalam kitab Manaqib Umar bin Abdul Aziz menyebut budak-budak boleh bermain dengan rimah. Rimah ni jadi jinak di zaman Umar bin Abdul Aziz. Padahal rimah ni kekeh orang. Rimah ni jangan main, mapuh dah orang takut. Dia jerangan hari tu bah ekspres. Langgar rimah. Lekung langgar tu patah tekuk rimah yang langit dengan tayar. Tubik perut. Sampai nganyek ke belakang. Tak berani turun seorang bah. Padahal perut suku dah, rimah suku. Tu nama rimah bisa. Nampak? Jangan main. Tak tubik bah. Padahal rimah tubik perut setambung luar atas jalan. Tak berani. Mapuh kerah pun orang tak boleh gurau rimah. Nama bisa. Batu orang balik-balik kapal, orang darat tak sebut rimah. Orang darat-darat tu kan dia duduk kat bukit. Dia tak sebut rimah. Marah kalau kita sebut rimah, marah. Jangan sebut. Jangan. Pak cik duduk kat bukit-bukit ni tak ada rimah ke pak cik? Cakap apa? Jangan kata rimah begitu. Tak boleh kata. Bagi gemari. Dia nak kata anak. Kata tiger. Jadi rimah yang bekeng jadi baik. Budak-budak main naik atas belakang dan sebagainya. Berkat keadilan Umar bin Abdul Aziz. Allahu Rabbi. Nampak? Jadi Alhamdulillah. Dengan keadilan yang kita lihat di depan mata kita ni. Kita bukan nak maknanya nak kata kat lain itu tidak molek. Tapi inilah satu nikmat bagi rakyat Kelantan. Yang kat kita tak ada, kat sini ada. Boleh bersama rakyat, boleh berjalan, boleh berlari, boleh unggal sama dengan rakyat. Orang boleh ni boleh duduk dekat, boleh salam, boleh apa.
Inilah satu keistimewaan yang kita doakan. Maknanya Allah beri kekuatan, supaya keadilan itu lebih menonjol, supaya lebih ramai lagi kita merasai kemanisan nak berpayungkan raja yang sangat adil. Kita sebagai umat Islam, kita kena yakin sekarang kehidupan yang bermasyarakat, ada orang rendah, ada orang tinggi, ada orang sihat, ada orang sakit dan sebagainya. Kita terima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menteri kita pula seorang ulama. Saya mari di Kelantan ni. Saya tengok boleh buat rumusan. Saya pergi di Johor, pergi di minum, pergi. Jenis dia orang Kelantan, dia tahu betul ke tidak? Tahu. Takut saya salah. Dia jenis kalau dia berahi, jenis berahi benda-benda agama gini. Kalau sejik berahi sejik ramai. Kalau orang-orang muda ni fenomena. Sebab saya pergi di luar, ramai orang muda. Tapi di Kelantan ni orang tua dia ramai juga kalau dia pergi sejik. Dia itu separuh daripada masjid dah. Mana jenis tabiat dia pergi masjid. Dia Terengganu dia tak. Terengganu ni dia kurang sikit. Cuma lah ni orang anak-anak muda boleh mari ke masjid nak untuk menghadiri kuliah-kuliah dan sebagainya. Kelantan ni kita tak pergi banyak tempat. Kita Kampung Sirih, di Cekok apa semua. Orang tua tu ramai. Jadi bukan fenomena tu. Jadi jenis memang berahi pergi sejid dah. Orang jenis orang duduk di Kelantan ni lah. Itu kita singgah di apa benda ni, lepas pada macam nak pergi kepada Kuala Kerai tu, kampung dia ada masjid. Ada orang ngajar situ. Kita semayang Isya lah lewat. Ramai kok. Walaupun masjid tu kecil, orang dalam 200 orang. Orang tua dalam 80%. Jadi betul lah jenis orang Kelantan ni jenis berahi pergi sejid. Puang moci-moci tu dia berahi. Kalau belah luar sekarang ni dia kurang orang tua. Dia orang muda. Mungkin sebab fenomena orang muda lah ni berahi pergi kepada masjid.